Hello, hi and welcome back to my YouTube channel. For those yang baru dalam channel ni, korang jangan lupa tekan button like and subscribe. And I just nak remind you guys macam biasa, kalau korang nak share story dengan I, korang just DM je I dekat Instagram. Link dekat description box dekat bawah. Okay guys, without wasting any time, let's roll the intro. Untuk video kali ni, I nak share dekat korang 3 kisah seram dan kita akan start dulu dengan kisah yang pertama. So, kisah yang pertama ni berkaitan dengan saka guys. And kisah ni dikongsikan oleh Eddie yang berasal daripada negeri Kelantan. Okay. So, kisah ni sebenarnya dah berlaku dalam 7 tahun atau 8 tahun yang lepas. Dah lama dah. Tapi, Eddie kata benda ni berlaku dekat depan mata dia sendiri, which is terjadi dekat kakak si Eddie ni, yang kita boleh beri nama dia sebagai Pia. Okay. So, nak dijadikan cerita, ada satu hari ni, waktu tu memang ramailah family balik, adik-beradik ramai-ramai balik apa semua. So, malam tu, diorang satu family ni decide untuk buat bakar-bakar. Macam buat barbecue, bakar ayam, bakar daging, bakar kambing, macam tu lah kan, hotdog, sosis semua tu. Okay. So, nak dijadikan cerita, waktu tengah bakar-bakar tu, diorang teringat yang mak saudara diorang ni sakit dekat rumah. Memang dah lama dah tak boleh nak bangun guys. Kira dah setahun jugalah. Mak saudara dia ni memang tak boleh nak bangun sebab sakit. So, kakak Eddie ni yang nama Pia tu, pergilah hantar ayam dalam 2 ke 3, 4 ketul macam tu lah. Pergi hantar ayam dekat rumah mak saudara dia tu. Okay. So, bila dah habis hantar tu, dia baliklah semula kat rumah dia. Dan kalau korang nak tahu juga, rumah mak saudara diorang ni tak jauh pun. Sebabnya dekat kampung diorang tu, jenis rumah family sebelah-sebelah macam tu. So just jalan kaki je kalau nak pergi rumah. So waktu dia dah decide untuk balik semula dekat rumah dia orang tu, buat macam nak bakar-bakar balik lah kan, nak sambunglah bakar-bakar. Tiba-tiba si Pia ni dia cakap ke Eddie yang tiba-tiba kepala dia rasa pening. Lepas tu kaki dia ni pula rasa macam lenguh-lenguh macam tu. So Eddie ni pun macam pelik lah kan, tadi elok je kakak dia, tiba-tiba balik ni kakak dia macam tak larat badan. And then dia papah lah kakak dia masuk rumah. Waktu dah masuk rumah tu pula, dia picit-picit lah kaki kakak dia apa semua. Tiba-tiba dalam 5 minit macam tu, kakak dia gelak macam tiba-tiba gelak. And then dia cakap lah dalam dialek Kelantan lah, dia cakap macam, kenapa kakak dia tiba-tiba gelak kan, ada yang benda yang lawak ke. Waktu tengah picit-picit kaki kakak dia tu, tiba-tiba kakak dia pandang dia dengan pandangan yang tajam macam tu. And then dia cakap, jangan pegang kaki aku, dengan suara dia yang agak garau, yang orang kata macam bukan suara kakak dia tau. And then si Eddie ni teruslah panggil ayah dia. And then bila ayah dia tu datang, kakak dia tu seakan-akan macam takut. Dia macam takut. And then dia rapatkan diri dia dekat dinding macam tu. Time tu guys, nak kata suasana memang kecoh sangat-sangat, sebab orang yang kat luar pun terus masuk dalam rumah waktu tu. And then kakak dia ni macam berlari laju lah kan, sebab ada benda which is makhluk alam sebelah tu masuk dekat dalam badan dia. And then dia lari dekat ruang tamu. Waktu tu abang-abang si Eddie ni apa semua tangkap kakak dia. Diorang ni walaupun kekuatan lelaki yang ramai juga time tu, memang tak mampu nak tahan seorang perempuan yang kekuatan dia agak luar biasa guys. Waktu tu jugalah si kakak dia ni terus nak lari dekat tingkap. And then dia kata, lepaskan aku, sebab dia nak pergi dekat rumah kawan dia. And then salah seorang macam abang Eddie macam tu tanya dekat kakak dia, rumah kawan kau kat mana? And then dia tunjuk dekat tangga rumah mak saudara dia tu. And then dia kata itu tempat dia. Perempuan ni badan kotor, and then langgar tempat aku. Sebab tu lah dia kata aku masuk dekat dalam badan dia. Yang peliknya guys, mak saudara dia yang tak boleh bangun tu tiba-tiba pergi dekat rumah jiran dia. And dia berjoget-joget, dia gelak-gelak, dia kata yang aku dah sihat. And barulah terdetik dekat hati si Eddie ni bila jiran dia cakap macam tu, sebabnya maybe saka yang mak saudara dia ada tu dah masuk dekat dalam badan kakak dia. Dan disebabkan tu jugalah mak saudara dia tu boleh sihat terus macam tu, daripada tak boleh bangun, nak makan pun orang kena sopkan, tiba-tiba boleh berjoget-joget macam tu.
So diorang satu family ni memang tak nak lah untuk pergi dekat rumah mak saudara dia tu, sebab diorang tak nak ada perselisihan faham, sebab yelah diorang satu family juga, ada kaitan juga kan. Tapi just mama si Eddie ni panggil ustaz, tapi ustaz tu pun dalam family diorang jugalah yang duduk berdekatan dengan situ juga, untuk rawat kakak si Eddie ni, si Pia ni lah. So bila ustaz tu datang rawat kakak dia apa semua, dan alhamdulillah jin tu boleh keluar daripada badan kakak dia waktu tu. So habis rawatan tu macam biasa, tiba-tiba mak saudara si Pia ni yang berjoget-joget dekat depan rumah jiran tu pengsan time tu juga guys. So nak cakap dekat sini, sebenarnya mak saudara dia tu memang dah lama dah membela, tapi sebenarnya dia ingat benda tu boleh macam melindung diri dia lah, tapi akhirnya memakan diri dia sendiri. Dan mak saudara si Eddie ni dah lama dah meninggal guys, sekitar dalam 5 tahun lepas macam tu dia dah meninggal dah. Dia kata lebih baiklah dia pergi kan, daripada dia terseksa macam tu dekat dunia. So tu je lah kisah yang dikongsikan oleh Eddie untuk tontonan korang semua. So kisah yang kedua ni pula berkaitan dengan ayam hutan. So kisah ni dikongsikan oleh Kak Hani, dan kejadian ni guys berlaku dekat suami Kak Hani. Okay. So suami Kak Hani ni dia ada satu hobi, which is dia suka sangat buru ayam hutan dengan burung wak-wak. Kira orang cakap macam dia memikat ayam hutan macam tu. Tak kira lah ada waktu cuti je, mesti dia akan pergi masuk hutan. So ada satu hari ni, waktu tu raya Cina, dia orang cuti lah kan, macam biasa. So waktu tu orang pukul 7.30 nak ke pukul 8 macam tu, datanglah seorang kawan suami Kak Hani ni, nama dia Man, untuk ajak suami Kak Hani ni untuk pergi tanda dekat hutan tu untuk dia orang berburu waktu petang nanti. So bila dah habis tanda apa semua, diorang balik dekat rumah untuk siapkan peralatan, bekalan makanan macam tu. Waktu tu tengah hari guys, diorang siapkan peralatan macam tu, sebab waktu petang tu diorang nak pergi berburu dah. Nak dipendekkan cerita, waktu petang tu diorang berdua ni pun naiklah motor waktu tu nak pergi dekat hutan. Waktu sampai tu guys, memang suasana sunyi sangat-sangat. Nak kata bunyi burung tak ada, bunyi ayam lagi lah tak ada. Waktu diorang masuk lagi dekat dalam hutan tu, dia kata macam hutan tu sunyi sepi. Memang nak kata tak ada bunyi apa-apa lah waktu tu. Kalau nak dengar bunyi pun, diorang berdua sembang tu je dengar bunyi. Nak kata dengar bunyi lain, memang tak ada. Waktu tu si Man ni dia tengok jam dah pukul 6.40. So diorang kata macam ni lah waktu yang tepat, waktu ayam hutan akan balik dekat sarang dia. So diorang pun macam slow-slow lah untuk dengar kok lah ada bunyi ayam hutan nak masuk sarang. Waktu tu guys, tiba-tiba diorang terdengar bunyi kur. Macam tu lah bunyi ayam hutan kan. I tak tahulah buat macam mana. So waktu tu diorang pun senyap-senyap, sebab diorang nak dapat detect dekat mana bunyi suara ayam hutan tu. Waktu dah dengar bunyi suara ayam hutan tu, so Man ni dia bagi isyarat dekat suami Kak Hani ni untuk dengar dekat telinga datang dari mana arah bunyi ayam hutan tu. And then si suami Kak Hani ni dia tunjuk dekat arah paya tau, sebab dengar macam bunyi tu daripada arah paya. So sama-sama lah diorang berdua ni slow-slow jalan dekat ke arah paya tu untuk mengintai dulu. Diorang tak akan terus tembak tau, diorang akan intai dulu. Dan bila intai tu lah diorang terkejut sangat-sangat guys. Korang tahu tak ada nampak apa? Diorang berdua ni nampak jerangkung. Korang tahu tak jerangkung? Macam ni jerangkung. Dia bagi tunjuk gambar kan. Jerangkung tu memang susuk tubuh dia besar sangat-sangat, tengah bagi makan ayam hutan. Nak dikatakan waktu tu ratusan ayam hutan tengah leka makan jagung yang jerangkung tu bagi. Waktu tu diorang macam terdiam dekat situ, macam terkaku lah kan, sebab first time nampak benda tu. Diorang pun slow-slow mengundur ke belakang dan teruslah balik dekat rumah waktu tu. So diorang balik dalam tangan kosong. So itulah kisah yang diceritakan oleh suami Kak Hani kepada Kak Hani dan untuk korang semua juga. So kisah yang terakhir untuk tontonan korang malam ni berkaitan dengan hutan juga. Sebab tu lah bila masuk hutan ni, mulut korang tu jangan celupa. So kisah ni dikongsikan oleh Farid yang berasal daripada Temerloh Pahang, dan kejadian ni berlaku dalam 2005 atau 2006 macam tu. Dan kejadian ni pula guys berlaku waktu awal-awal bulan Ramadan. Okay.
So sebenarnya Farid dengan kawan-kawan dia ni memang suka sangat buat meriam buluh kalau nak masuk waktu bulan puasa. Waktu tu diorang buat meriam ni bukan guna buluh, tapi diorang guna batang paip hitam yang besar tu. So diorang akan test dululah nak tengok padu ke tak padu kan bunyi dia. So kalau padu, diorang akan masuk hutan, diorang akan bunyikan, kira macam buat tembakan dekat dalam hutan tu guna meriam yang diorang dah buat sendiri tu. Dan bukan diorang saja-saja masuk hutan semata-mata nak tembak je guys. Diorang akan sediakan kemah juga untuk diorang bermalam dekat situ. Kira macam si Farid dengan kawan-kawan ini berani jugalah. Waktu diorang dah siap dirikan kemah, so diorang ni tak duduk dalam kemah terus, tapi diorang pergi main meriam tu. Main-main, tengok-tengok dah pukul 11 malam. So diorang 7 orang ni masuklah dalam kemah, tengah sembang-sembang macam tu. Tiba-tiba seorang demi seorang kawan dia ni keluar untuk main balik meriam diorang buat tu. So tinggallah dia dengan kawan dia lagi 2 orang ni lah dekat dalam tu. And tiba-tiba guys, kawan 2 orang ni pun pergi keluar juga untuk join pergi main meriam tu. So tinggallah si Farid ni sorang-sorang dekat dalam kemah tu sambil main gitar macam tu. Okay. So nak dikatakan lah guys, pada awalnya waktu kawan-kawan dia tu macam seorang demi seorang keluar dan tinggallah bertiga, Farid dengan kawan dia lagi 2 orang tu, Farid tak ada rasa macam pelik ke, seram sejuk ke, memang tak ada. Tapi waktu dia tengah main gitar tu, salah seorang kawan dia yang berdua dekat dalam kemah dengan dia sekali tu bagi isyarat dekat Farid macam suruh dia diam macam tu. And then Farid just pandang dia macam muka-muka mengejek macam tu lah, macam kau janganlah takut kan. Tapi dia tak cakap, tapi seakan-akan muka dia tu mengejek kawan dia yang suruh dia diam tu. And then tiba-tiba kawan dia yang suruh dia diam tu pun keluar juga daripada kemah. Dan sebab tu lah Farid sorang-sorang tinggal dekat dalam kemah tu sambil main gitar dia. Waktu si Farid ni dengan seorang lagi kawan dia ni, memang sebenarnya kawan dia tu tak keluar daripada kemah, seorang tu je keluar. So tinggal Farid dengan kawan dia lagi 2 orang lah sepatutnya kan. So waktu tu Farid kata dia just main lah gitar macam biasa. And then tiba-tiba dia terstop sekejap main gitar. Sebab ni dia terdengar macam ada suara perempuan sayup-sayup mengilai macam tu guys. Waktu tu Farid pandang kawan dia yang seorang tu, kawan dia tu pun pandang si Farid, sama-sama bangun, terus keluar daripada kemah tu, terus lari dekat kawan dia orang yang tengah main meriam tu. And waktu tu barulah dia tahu kenapa kawan dia tu suruh diam waktu tu. Tapi dia macam agak, maybe kawan-kawan dia ni tak nak bagi tahu je lah, kira macam tak nak tegur benda tu. Sebab tu lah dia orang seorang demi seorang pergi keluar daripada kemah tu. Dan mujurlah Farid kata benda tu tak ikut dia orang sampai balik rumah. So bila dekat dalam, macam saya cakap lah, bila dekat dalam hutan ni kita kena jaga tingkah laku. Sebab dekat dunia ni bukan kita je hidup, tapi ada makhluk lain juga yang hidup dekat bumi ni. So tu je lah guys video kita untuk kali ni. Mana-mana yang belum tekan mata like and subscribe, korang boleh tekan sekarang. Dan jangan lupa juga tekan bell notification supaya korang tak terlepas dengan video-video yang akan datang. Stay tune on my next video. Bye.